A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita sekali lagi untuk membincangkan beberapa topik yang berkisar tentang kehidupan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita melaksanakan amal ibadat dalam bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, penuh keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Sadaqallahul azim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan sibrah ini merupakan acuan. Acuan Allah, tidak ada acuan yang lebih baik daripada acuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami ni kita declare dengan Allah bahawasanya kami ini hanya beribadat kepadamu wahai Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebut tajuk pada kali ini agak seronok kerana kita akan membincangkan tentang satu topik berkaitan dengan amalan kita berbuka dan bersahur. Seronok ke tak? Pasti seronok kan, sebab satu tajuk yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan bagi dia. Satu apa dia? Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya acuan Allah, tidak ada acuan ataupun agenda yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeza, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia maha mengetahui tentang lemahnya kita, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan agenda. Ini tadi sibrah, agenda, acuan Allah dah tetapkan pada kita bahawasanya waktu berbuka bila? Maghrib. Waktu bersahur bila? Subuh. Dua waktu ini kalau kita dapat lihat hikmahnya ialah bagaimana lemahnya kita. Kalau bulan-bulan biasa mungkin kita terlepas pandang untuk kita melaksanakan solat fardu maghrib pada waktu maghrib tu kan, waktu kita berbuka. Dan yang kedua, waktu solat subuh, iaitulah waktu kita bersahur. Tengok bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Bila masuk je 1 Ramadan, kita pun akan bangkit untuk bangun bersahur. Betul? Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW menyatakan, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya pada bersahur itu ada apa dia? Barakah. Bagaimana bila masuk 1 Ramadan, timetable kita tu, atur cara ataupun agenda kehidupan kita seharian kita ni totally berubah. Kan berubah sebab apa? Kita boleh pula bangun awal. Ni dia. Ni berkat ni. Kan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa? Makan. Kan sahur tu orang kita faham, kita nak sahur ni dengan makan. Kita pun makan macam-macam kita nak makan. Sedangkan Nabi SAW hanya bersahur dengan apa dia? Tamar. Ataupun dengan hanya seteguk minuman. Yang penting ialah keberkatan. Cuma poin yang saya nak sebut yang lebih penting supaya kita faham bagaimana kita boleh pula untuk bangun awal, untuk bersahur, sebab waktu itu kita telah disusun atur untuk mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahniah, syabas kerana kita membuktikan kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bangun awal. Kan bagus kalau dengan kita bangun awal tu kita boleh buat pada bulan-bulan yang seterusnya. Ini lebih penting.
Tapi Allah Maha mengetahui. Allah buat sahur itu pada waktu subuh, sebelum subuh tu, supaya kita boleh bangun dan kita boleh solat sunat subuh. Dan kita khawatir, takut-takut kita hanya mengutamakan makan, tetapi solat subuhnya kita tidur. Jadi perbaiki. Kalau ini yang kita lakukan, sangat sayang, sangat rugi. Kita tak jelas bahawasanya ibadat ini satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apatah lagi kalau kita nak berbuka saat lagi tu, yang saya dah beritahu tadi, hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawasanya kegembiraan kita waktu berbuka. Jadi dapat kita lihat kat sini bagaimana dalam bulan puasa, kita punya bos, kita punya pengarah di office kita ke, semua jadi baik. Mereka boleh ataupun dibenarkan untuk pulang awal ke rumah sebab nak bagi peluang supaya boleh berbuka puasa bersama dengan ahli keluarga. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita dapat melihat hikmah berbuka ini pada waktu maghrib, kerana nak pastikan supaya kita yang dah berpuasa tadi kan sepanjang hari, dahlah puasa itu pun menjadi asbab doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berpuasa. Apatah lagi antara waktu yang mustajab puasa ialah waktu kita ingin menantikan waktu berbuka. Nampak? Kita nak banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin bahawasanya Allah ini Maha Pengampun, sukakan kepada keampunan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kegembiraan kita, kegembiraan kita yang Nabi SAW menyatakan, kegembiraan farhatun inda fitri, kan seronok bila kita dapat berbuka pada waktu maghrib tu kan. Kita nak pastikan supaya waktu itu merupakan waktu yang penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah berbuka, kegembiraan dia kita dapat rasa masa berbuka, kan seronok masa kita masuk makanan kita yang pertama, kan kita makan berbuka. Nabi SAW berbuka dengan kurma yang basah tu, kan rotab. Kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, itu yang paling terbaik. Kita baca doa sama-sama ahli keluarga kita, kemudian kita ikut apa yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, supaya jangan kita ikut nafsu makan kita saja. Sebab bila kita makan terlebih nanti, perut ni dia dah makin penuh dengan makanan, takut-takut nanti kita tak larat untuk melaksanakan amal ibadat yang seterusnya, iaitu solat fardu maghrib, apatah lagi untuk kita melaksanakan solat sunat tarawih. Jadi berhati-hati. Baik, kepada adik-adik ataupun rakan-rakan di luar sana yang tak berapa jelas tentang konsep kita bersahur, Murid tu lain. Murid tu lepas kita tarawih, memang wajib sekarang ni kat kampung-kampung kita, bila lepas tarawih je mesti ada murid. Ada mereka yang berpandangan pukul 2 tu pun sahur dah. Bukan. Itu kita duduk lepak di mana-mana kedai makan kan. Kita makan sampai tengah malam. Itu bukan sahur, tapi itu makan tengah malam. Sahur ni sunnah Nabi SAW ialah melewatkan waktu sahur. Kalau riwayat menyatakan dalam lingkungan 50 ayat sebelum masuknya waktu subuh. Adapun kita sekarang ni ada waktu imsak. Imsak tu bukannya tempoh untuk kita berhenti makan, tapi itu tempoh berjaga-jaga. Perbincangan para ulama kan sangat-sangat luas. Yang paling penting ialah kita bersahur, bukan sebab makan tu, tapi kita nak ambil keberkatan daripada ibadat sahur yang kita lakukan. Jadi nampak tak di sini bagaimana kegembiraan yang Nabi SAW gambarkan. Waktu berbuka pun kita gembira seronok dah. Tapi jangan kita lupa untuk berdoa kepada Allah. Apatah lagi farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah bukakan pintu Jannatul Rayyan, syurga Rayyan khusus bagi mereka yang berpuasa. Mudah-mudahan seronoknya yang amat sangat dengan susah payah kita, bukan setakat lapar dan dahaga, tetapi menghalang mata kita untuk tidak melihat perkara kemungkaran, telinga kita untuk tidak mendengar perkara-perkara yang mungkar. Mudah-mudahan susah payah kita itu akan menjadi asbab kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mendapat kegembiraan yang sangat seronok bila kita mendapat syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seronok tak bila kita dapat berbuka, bersahur berdasarkan sunnah Nabi SAW, dan kita dapat lihat bagaimana hikmah untuk kita mengikut sibrah
acuan, aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.